Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Encik Hamdan bin Abdullah, Barisan oleh Tuan Kuasa Surau Tuan Imam Fadil Ustaz Muhammad Syukran bin Muhammad Tajuddin, yang kita raikan penceramah kita pada malam ini Fadil Ustaz Hanafi bin Abdul Malik, seorang personaliti Tanyalah Ustaz yang biasa kita tatap wajah dia di TV. Malam ini insyaAllah kali ketiga kata saya bersama-sama kita di Kota Warisan. Jadi pihak surau mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ustaz yang sudi meluangkan masa malam ini bersama-sama kita. Juga yang dihormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Puan Nurhaidah binti Muhammad Ali, Ketua Guru Kafa Integrasi Al-Muhajirin Kota Warisan Ustazah Cik Nolia bin Ismail, barisan guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang kita raikan pada malam ini, yang mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah kita maklumkan, insya-Allah malam ini kita akan sama-sama mendengar kuliah motivasi pendidikan anak-anak yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Al-Fadhil Ustaz Hanafi. Yang juga selepas daripada kuliah dan ceramah beliau, kita akan sama-sama meraikan anak-anak kita yang cemerlang dalam peperiksaan PSRA, peperiksaan Sekolah Rendah Agama dan UPSR. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Surau Al-Hijrah Kota Warisan setiap tahun, insya-Allah ini tahun yang ketiga atau keempat tak salah saya, kita memberi sumbangan sedikit sebagai menghargai kejayaan anak-anak kita di Kota Warisan ini dalam pelajaran mereka, yang mudah-mudahan dapat memberi suntikan kepada mereka untuk terus cemerlang meniti kehidupan remaja tingkatan 1 hingga ke Menara Gading, cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat, insya-Allah. Dan program yang kita buat ini, yang kali ini adalah kali pertama kita buat di surau kita. Yang sebelum-sebelum ini kita sampai raikan di Sekolah Kebangsaan, adalah di atas sumbangan-sumbangan tuan-tuan juga kepada tabung surau, yang kita kembalikan balik semula di atas nama kebajikan kepada anak-anak kita yang cemerlang. Walaupun tidak senilai mana, tidaklah ribuan ringgit yang didapati ataupun ratusan ringgit, tetapi sumbangan-sumbangan yang diberikan itu adalah sebagai untuk memberi dorongan dan semangat kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak kita dalam pelajaran masa akan datang. Hatta walaupun Kota Warisan ini, Sekolah Kebangsaan dan Kafa memperolehi 100 orang sekalipun yang dapat 5A dan cemerlang mumtaz dalam PSRA, insya-Allah dengan sumbangan tuan-tuan kita akan terus komited dan komitmen untuk menyalurkan bantuan tuan itu sebagai menjadikan surau ini surau berkebajikan, yang mengembalikan semula kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya selepas ini saya minta anak-anak yang 20 orang tersebut dapat berjumpa dengan saya di sebelah kiri tuan-tuan atau sebelah kanan saya di sana, untuk saya dapatkan kehadiran mereka, ya. Jadi saya ulang balik, anak-anak kita ataupun adik-adik yang akan menerima sumbangan pada malam ini, Ustaz harap dapat jumpa dengan Ustaz di sebelah kiri surau ini, di sebelah kanan Ustaz, untuk daftar kehadiran untuk program kita pada malam ini. Kerana selepas daripada selesai Ustaz untuk memberikan kuliah motivasi beliau, kita akan terus kepada upacara penyampaian, kemudian kita solat isyak dan kita adakan sedikit jamuan pada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Ya, jadi untuk tidak melengahkan masa, pihak Surau Al-Hijrah Kota Warisan menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Hanafi Abdul Malik
untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, yang dihormati pengerusi majlis, Datuk Hamdan, pengerusi surau, datuk-datuk sekalian, datin-datin sekalian, terima kasih kerana sudi mendengar ceramah kita pada malam ni. Jarang datuk-datuk nak dengar. Jadi alhamdulillah malam ni ramai datuk-datuk. Terima kasih datin-datin dan barisan AJK dan juga anak-anak muda kita yang datang pada malam ni. Alhamdulillah. Ini rumah Allah yang kita raikan pada malam ni adalah para tetamu rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada amalan kita yang soleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ni saya diberi tajuk kepada saya ni, tajuk dia cara mendidik anak. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang paling layak lah nak bercerita tentang cara mendidik anak. Tapi saya yakin yang depan-depan ni semua dah ada anak dan berjaya mendidiknya. Alhamdulillah. Apapun akan saya cuba sedaya upaya untuk bagi satu tip yang mudah bagaimana untuk mendapat anak cemerlang dari sudut akademik, mendapat keputusan straight A, juga cemerlang dari sudut akhlak, sopan santun, budi bahasa, budi pekerti dia tinggi, akhlak dia mulia, dan akhir sekali cemerlang dari sudut yang kita panggil pada hari ini agama. Ramai yang cemerlang dari sudut akademik, ramai yang cemerlang dari sudut akhlak, tetapi solat tak dijaga dengan sempurna. Ramai baru balik daripada sebuah universiti, sebuah college yang ramai pelajar-pelajar dia ambil pengajian Islam, yang bakal keluar menjadi ustaz. Tetapi apa yang berlaku bila disurvey berapa ramai solat subuh, hanya 4 orang yang angkat. Ini bakal jadi ustaz, ambil pengajian Islam. Bagaimana ilmu yang angkat akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang sendiri solat subuhnya tak dijaga daripada asas, daripada awal pendidikan dia. Oh, sukar tu. Kadang-kadang bukan ustaz bercakap di hadapan ni lebih memberi kesan daripada seorang ustaz, kerana dia hanya menyampaikan fakta-fakta yang skema, yang diulah-ulah sikit-sikit. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok anak kita dapat straight A, kita buat kenduri, alhamdulillah, tanda kita bersyukur pada Allah. Tetapi yang lebih utama, kalau anak dapat straight A, sujud syukur. Dah buat sujud syukur belum? Ustaz, solat syukur ke sujud syukur? Ada orang Melayu panggil solat syukur. Tak, sujud syukur. Senang je. Kalau ikut mazhab Syafi'i, berwuduk, menghadap kiblat, takbir, sujud. Sujud cakaplah apa nak, jangan cakap kat mulut, dalam hati. Kalau nak baca subhanallah wa bihamdih subhanallahal azim pun boleh. Terpulang. Lepas tu duduk, assalamualaikum, selesai. Mudah je. Sujud syukur, tanda gembiranya. Kalau pemain-pemain bola dalam dunia ni, ada satu kisah pemain bola, dia wakil Perancis saya, dia shoot goal, tiba-tiba dia sujud. Dia sujud, jadi foto daripada zoom, daripada stadium tu zoom kat dia sujud. Dan akhirnya bila orang tanya dia kenapa dia sujud, lepas tu orang bincang-bincang sampai masuk dalam Yahoo, dan akhirnya ramai orang masuk Islam kerana sujud tu. Keindahan dia sujud tu, entah menghadap kiblat entah tidak, dengan seluar pendeknya, tak mengapa, tapi impact daripada situ ramai yang masuk Islam. Pernah berlaku dalam pertandingan World Cup yang Nigeria, dia buat sujud syukur juga, dan akhir daripada impact tu jaring satu gol je, Nigeria kalah pula tu, tapi bila dia shoot satu gol dia sujud. Walaupun kalah, perbuatan itu dilihat oleh orang-orang kafir, dan akhirnya ramai juga yang memeluk Islam. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Pada malam ni kita akan cerita cara nak mendidik anak. Mendidik anak ni bukan bagi makan, bagi minum, bagi pakai, bagi handphone, bagi motor, bagi game, PS2, box, apa lagi. Itu je. Sebenarnya mendidik anak adalah piling. Proses piling. Tuan-tuan, kalau zaman dulu kita lahir je, mak dan ayah lahir bidan, bidan kampung, lahir je azan, tak ada nak cuci-cuci, nak cuci darah, tak ada, azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mula-mula lahir je telah dikenalkan dengan Islam. Hari ni lahir hospital swasta ataupun kerajaan, dulu pernah diomongkan supaya di hospital kerajaan bila mak nak bersalin, ayah kena duduk sebelah. Tapi hari ni tak ada lagi, saya tak nampak, tak tahu, mungkin dah ada kan. Dan bapa kalau boleh jangan tunggu baby tu lahir. Sebelum baby tu lahir dah azan dah. Bila baby lahir, nurse bawa lagi, dia rembatnya punggung baby tu, dia kena goncang-goncang supaya menangis baby tu. Apa tu dia basuh bersih baru dia bagi kat situ. Dalam Islam lahir je azan, telinga kanan, telinga kiri. Dah lama sangat tak jadi bapa. Dah lama sangat tak dapat ni. Iqamah. Kalau perempuan dua-dua iqamah. Nak azan pun boleh, nak iqamah pun boleh. Tapi mesti ada ayat pertama yang dia dengar di atas muka bumi ni adalah kebesaran Allah. Tuan-tuan, kenapa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu akidah. Tuan-tuan, kita nak cerita bab akidah ni best, tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, Allah ni pernah lihat? Siapa pernah tengok Allah? Bukan Allah tu, bukan yang tu. Allah, siapa pernah lihat? Kita selalu sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saksi kena lihat dengan mata. Ini kena cerita dengan budak-budak ni. Kalau tidak ada tahu, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi tiada Tuhan selain Allah. Nampak? Kita kena tahu. Nak jadi saksi kena tengok dengan mata. Hakim panggil kat mahkamah, kamu lihat tak pembunuhan tu? Saya tak lihat, tapi saya rasa lah, betul lah dia bunuh dia ni. Rasa tak main, babe. Dia kena lihat. Naik saksi, aku bersaksi mesti lihat dengan mata. Tuan-tuan, kena lihat dengan mata, tiada Tuhan selain Allah. Ustaz, macam mana nak tengok Tuhan? Slogan Allah ni dia ada slogan, ada dia punya moto. Moto dia apa? Slogan dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tuan-tuan, nak rasa kebesaran Allah, kena lihat kebesaran Allah, kena akui kebesaran Allah, kena rendahkan ego kita untuk rasa besarnya Allah. Bila kita dah rasa macam tu, satu hari nanti Allah akan tunjuk kuasa dia. Kita akan lihat satu kebesaran yang betul-betul besar, memberi erti pada kita. Contoh, kita bawa motor dah sedap, selit, sam, tiba-tiba ada seko kancil lah, sebuah kereta kancil brake emergency, zas, kita terlanggar, terpelanting, lepas tu lori brake, sikit lagi nak kena kepala kita. Allahu Akbar, Allah. Kalau kena lori tu, habis, pecah kepala. Tapi Allah selamatkan kita, dan kita rasa Allahu Akbar. Pernah sekali kita buat aib, kita buat maksiat, kita buat aib, tiba-tiba lah bini kita dah sampai tempat tu, tak jumpa kita. Selamat. Siapa yang tutup aib kita? Allah. Ini yang kita nak cerita pada anak-anak kita, kebesaran Allah. Mula-mula sekali pada anak-anak hari ni kena piling, kedegam. Tuan-tuan, saya baru 2 bulan lepas saya berdialog dengan 20 orang profesional Melayu yang beragama Kristian. 20 orang diajak saya berdialog di sebuah hotel di Port Dickson. 20 orang profesional Melayu yang bukan Islam, agama Kristian. Muka-muka Jawa, muka Tempeh, muka Minang, muka Negeri Sembilan, muka macam muka Kodah, nampak bona, hidung dia kombang, confirm Melayu. Terus nak mengatakan nama dia John Arif. John,
muka Jawa bojon. Belacan tu tak sedar diri. Oh, slow. Banjar, muka Banjar. Muka Minang. Tak apa. Alhamdulillah. Berlaku tuan-tuan datang berdialog dengan saya. Ni dia dialog. Mereka ni profesional. Ada mereka ni muntas dari sekolah agama. Pap, hafal Yasin, Al-Baqarah, tak jadi pimpinan solat tahajud malam, pimpinan solat subuh, sajadah dibacanya. Tiba-tiba last minute, pap, bila dapat kerja sas, murtad, keluar Islam. Macam mana kita nak piling dalam hati kita? Sedar tak sedar, rupa-rupanya kita ni selalu lekehkan amalan orang-orang tua dulu. Ingat tak? Zaman kita muda-muda dulu, kalau malam raya kita buat apa? Takbir. Pergi rumah orang. Saya rasa kota warisan buat kot. Kalau tak pergi rumah orang, pencuri pergi rumah orang. Kita tak buat takbir, pencuri datang. Allahu Akbar, Allah. Dia buka tingkap. Habis barang. Tuan-tuan dan perempuan, kita banyak lupa cara ibu dan ayah kita didik dia. Lahir je di azan. Njut baby. Njut baby apa? La ilaha illallah. Siapa yang buat? Mak. Nak tidurkan baby? La ilaha illallah. Mak tidur dulu. Mak tidur dulu. Baby yang buat. Ni, bukan nak belagak lah, riak sikit. 7 orang anak. 7 orang anak ni. Bini dah penat-penat bersalin. You get rest, sleep, biar saya yang jaga baby. Njut baby ni bapak misalnya, perasan lah ni. Njut baby ni, nak njut jangan zikir dulu. Baby ni, dia sebab dia nak pula baby hari ni, dia jenis mata terbontang malam. Mula-mula buat menguap. Nampak dia menguap. Kejap lagi baby tu. Lepas tu baru la ilaha illallah. Menguap ni berjangkit tuan-tuan. Dia ada 3 benda berjangkit. Yang pertama menguap. Cuba bayang. Saya berbalik dari Pahang, ceramah sana. Balik sampai sini. Assalamualaikum. Saya menguap. Kejap lagi anda lah jemaah semua. Nombor 2, batuk. Batuk, king. Tak percaya tengok hari Jumaat. Semayang Jumaat, seorang je batuk, habis semua. Berjangkit. Nombor 3. Kenapa dik? Kenapa? Apa pasal? Kenapa dik? Seorang pandang sana, kejap kan semua sibuk pandang sana. Dia memang macam tu, berjangkit tuan-tuan. Yang lebih teruk, kalau yang duduk depan ni bangkit keluar, nak buang air kecil, kejap kan berdiri. Tuan-tuan dan perempuan, benda berjangkit ni kita kena cegah daripada awal. Azan ketika lahir, kemudian nak tidurkan bayi, kita dienjut dengan belayan zikir La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hari ni tengoklah budak orang perempuan baru lepas bersalin, lanjut boy, Facebook, anak aku dah nak tidur dah. Anak kau dah tidur belum? Orang pun jawab kat Facebook, cute je. Dia pun jawab, memang cute macam mak dia. Lalu lupa tunjuk baby lah. Nasib baik dia tak bagi pas handphone kat baby. Tiba-tiba baby buat Facebook sendiri, sia-sia je. Tuan-tuan, hari ni Enjut bertengkar dengan suami. Enjut, la ilaha illallah, abang baru nak balik, dia enjut, habis putus. Hari ni terhampas anak ke bumi, ke degam. Tuan-tuan dan perempuan, perasaan ibu yang ketika mengandung akan menyebabkan anak-anak terbentuk pribadi dia. Perasaan ayah ketika ibu sedang mengandung akan terbentuk pribadi anak tersebut. Dah lihat tadi pasal 20 orang profesional Melayu yang keluar Islam, yang telah berdakwah atas nama agama Kristian.
kita berdialog dengan dia. Mereka ni orang hebat-hebat, tapi antara dialog yang menyebab mereka keluar daripada Islam adalah kerana dakwaan Kristian mengatakan Nabi, kebanyakannya ada yang lelaki ada yang perempuan. Yang perempuan mengatakan Nabi Muhammad, dia tak sebut Nabi dah, dia sebut Muhammad gila seks. Nabi Muhammad tu gila seks. Mungkin si perempuan ni pernah bercinta dengan lelaki Melayu, lantas lelaki Melayu tu curang pada dia, lantas dia menggelar Muhammad itu gila seks, lalu dia keluar berjumpa dengan orang India yang beragama Kristian, memujuk dia dan dia keluar. Kemungkinan lah, tu jangkaan saya. Lantas dia kata gila seks. Apa jawab umat Muhammad di kota warisan ini? Gila seks. Dia kahwin sampai 9. Tu Kristian 9 kali, 9 kahwin, tak ke gila? Cik, orang perempuan nak mempertahankan Nabi kita. Tiba-tiba si suami balik rumah, yang apa khabar, sihat? Lain macam suami aku ni. Yang abang sebenarnya berkenan dekat ustazah tu. Boleh tak abang nikah dengan dia? Dia punya jantung kedegang tu. Abang langkah mayat dan dulu. Semua orang tak boleh terima kalau ada isu poligami. Dan isu ni kena kepada budak perempuan ini, profesional perempuan ini, dan dia murtad, keluar daripada Islam. Apa berlaku? Dia mengatakan Nabi gila seks, sedangkan Jesus tidak pernah berkahwin. Muka-muka Melayu, tapi dia sebut Nabi, dia tak sebut Muhammad gila seks. Nak jawab apa? Lantas tuan-tuan, daripada cerita ini, ilmu Islam itu paling utama dalam mendidik anak. Apa jawapan dia? Kota warisan jawapan dia sebenarnya, saya agree masa cakap tu. Sebab dialog, masa saya di Oxford saya berdialog, masa saya di Sabah saya berdialog, jumpa Kristian saya berdialog, dia ajak berdialog dalam church. So saya agree je. I'm agree with you, Father. Terkejut dia. Apa pula? Ustaz lain semua melonteng, semua jadi hak. Ustaz Hanafi lah dan setuju. Terkejut. Agree for disagree. Ni kisah debat lah. Agree for disagree. Saya setuju. Terkejut Father. Tapi Father, saya nak tanya Father, Muhammad ni lahir kat mana? Dia kata Muhammad lahir kat Arab. Aktiviti orang Arab macam mana? Oh, dia orang suka berperang, bergaduh, ada kabilah berpuak-puak. Kemudiannya aktiviti ekonomi, mereka jual bahala, import ekspor dan pelacuran. Apa pelacuran yang berlaku kat sana? Pelacuran ketika umur anak 5 tahun telah dijual di rumah pelacuran, anak perempuan. Saya nak tanya, kalaulah Muhammad ini seorang yang gila seks, kenapa dia perlu berkahwin? Ataupun cukup dia pergi spa, rumah urut, pergi hotel bajet, ataupun langgan pelacur? Dia, are you agree with me? Adakah dia gila seks dengan berkahwin, memikul komitmen? Audien kat bawah tepuk tangan. Audien kat bawah tepuk tangan. Ilmu ni kena ajar pada anak. Kena ajar, cerita, explain. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ayah kena cerita pada anak, apa dia saksi ni? Saksi ni macam mana? InsyaAllah dalam hidup kamu nanti, apabila datang satu saat, kamu akan rasa benar-benar Allah ini wujud. Allah ni memang wujud. Allah ni akan tunjuk kebesaran dia. Barang sesiapa yang berjalan ingin mencari Allah, Allah berlari. Barang sesiapa selangkah melangkah mencari Allah, Allah 1000 langkah hampir pada dia. Dan Allah akan tunjukkan kebesaran dia, tanda meningkatkan keimanan pada kita. Cerita pada anak-anak. Cara mendidik anak iaitu agama. Didik anak-anak. Lahir, masa mengandung jangan menyanyi. Jangan menyanyi masa mengandung. Nak menyanyi sekali-sekala kan, sedih, tak boleh, tak ada apalah, bolehlah sekali-sekala. Jangan selalu menyanyi. Masuk tandas menyanyi. Ni mengandung. Hatiku, hatimu sedih. Terbayang Aaron Aziz, habislah. Habis. Tak ada anak tu keluar muka Aaron Aziz, muka suami juga. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agama
harus dididik masa mengandung. Nak dapat baby yang comel, baca surah apa? Yusuf. Nak dapat anak yang pandai, Luqman. Nak dapat anak perempuan, Maryam. Nak apa lagi? Baca tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu mana ayat untuk ni, tuan-tuan baca Quran sampai habis. Lagi senang. Ustaz, I ni buta Jawi, Ustaz. I buta nak baca Quran ni susah. I just lepas solat je. Ayat-ayat lazim. Tak kisah, pasang CD Quran tu. Sebelum tidur malam pasang CD. Dekat rumah, kalau boleh lepas ni, tolong tuan-tuan Kalau boleh tuan-tuan dekat rumah, pasang CD untuk anak-anak tidur. CD Quran, pasang perlahan dia. Kalau pagi anak-anak bangkit, jangan jerit. Ni pagi-pagi rumah penuh dengan jeritan. Suami AJK surau, isteri jerit, "Bang, abang tak solat subuh lagi ke?" Jiran pasang telinga. AJK surau, tengok jam pukul 10. Terpaksa lah abang ni bangkit. Kacau betul bini aku. Kalau suami, isteri nak kejut suami bangkit, cara dia mudahnya, iaitu duduk atas perut dia dan lompat 2-3 kali, insyaAllah bangkit. Kalau dia tak bangkit, baca surah Yasin wal Quranil Hakim, confirm bangkit. Tak payah jerit-jerit. Ni ada isteri ni, dia memang suka smash suami dia. Dia suka smash. Tunggu ni, kau bangkul lambat dia punya, abang dah solat belum? Daripada Kota Orisan sampai dalam AirAsia punya train tu dengar, bas, apa hal ni? Nampak duduk atas perut dia. Anak tak boleh. Tuan-tuan, agama, pendidikan agama dari ketika kita bersama isteri kita. Nabi mengajar, kalau boleh nak bersama isteri, bacalah ayat Al-Quran, sebutlah nama-nama Allah, dan berlindunglah daripada kejahatan syaitan. Nampak? Nabi dah ajar. Ini nampak je bini, jadi werewolf. Opo-opo dekat kedai mamak dia kena kambing cecah roti canai, lepas tu kena kopi janda. Janda pula Rosita Cik Wan. Banggalabah suami, lupa kalimah Allah. Kalau suami macam tu, puan-puan tolong buat apa? Allahu Akbar, azan. Dia baru sedar, astagfirullahaladzim. InsyaAllah, walaupun puan-puan azan, performance dia tetap terjamin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ketika bersama suami dan isteri, berselimutlah. Kerana bila berselimut, insyaAllah bayi yang lahir itu mempunyai rasa malu yang tinggi. Rasa malu yang tinggi. Kalau tak selimut, apa hukum dia, Ustaz? Boleh. Tak selesa selimut. Suami ni jenis berpeluh, bulu dah lah banyak, berpeluh. Jenis bulu hidung, cantum dengan misai, cantum dengan janggut, minum teh tarik, masuk teh tu lah hidung, keluar masuk dengan cawan. Dia ada jenis macam tu. Tak selesa, Ustaz, kalau pakai selimut. Tak kisah. Yang paling penting, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila daripada situ dapat anak, tahu je mengandung, banyakkan baca Al-Quran. Lepas mengandung, nak bersalin, suami jangan buat perangai. Isteri pun jangan mengidam yang bukan-bukan. Bang, mengidam ni. Mengidam apa? Mengidam Toyota Land Cruiser. Itu tak apa kalau dia minta daging kambing sebelah putih, sebelah merah. Tak ke pening, tuan-tuan. Ada yang mengidam makan sabun. Nak makan sabun, bang. Sabun apa? Sabun Fab. Ada jenis macam tu. Jangan meragam. Kalau rasa tekak tak boleh, mengidam, baca Quran. Tuan-tuan, ubat bagi orang yang lawyer, muntah. Dia jenis orang mengandung, masa mengandung dah muntah. Ubat dia apa dia? Bukan mangga. Dia kalau orang perempuan datang, dia tengok buah kedondong, sedap ni. Mangga, gigit. Buah apa? Asam boy, buah kicap, buah garam sikit. Rasa nak keluar air dia. Tuan-tuan, bukan itu. Kalau lawyer tekak, ubat dia apa? Ubat dia
buah tamar. Buah tamar ni tuan-tuan, puan-puan kalau lawyer, kunyah sikit demi sedikit. Ada orang cakap kunyah 40 kali sebiji buah tamar. Ustaz, saya kunyah 10 kali dah licin, masuk 10 biji. InsyaAllah 40 kali boleh licin. Bacalah apa-apa saja yang kita nak masa makan buah tamar tersebut. Boleh nak? InsyaAllah hilang lawyer tersebut. Kemudian jalan lagi. Masa mak mengandung, bapa jangan buat hal. Ni bapa. Masa bini mengandung, bang nak pergi mana bang? Mancing. Pergi mana bang? Mancing. Pergi mana bang? Mancing. Anak tu lahir-lahir macam pancing. Mengikut. Ada yang jenis ni. Mana bang? Kedai mamak. Mana bang? Kedai mamak. Mana bang? Kedai mamak. Mana bang? Maju. Mana bang? Maju. Anak tu lahir muka mamak. Muka roti canai. Jangan tuan-tuan. Masa bini mengandung, masa itulah kita kena rapat dengan bini, jaga perasaan dia. Kalau dia marah-marah tu, fahamlah dia tak selesa. Mengandung tu, bukannya kandungan tu boleh disimpan dalam betahis. Bukannya kandungan tu boleh disimpan, pergi kenduri, disimpan kat rumah. Tak, dia kena bawa. Dia tak selesa, suami isteri. Kalaulah harmoni, insyaAllah perasaan baby lahir tu ceria. Tuan-tuan, saya ada satu kes yang saya handle. Dia ni jutawan, kaya raya tuan-tuan, datang kaunseling dengan saya. Anak dia yang nombor 2 ni lain macam perangai. Lantas saya tanya, masa nombor 2 ni tuan dah jadi jutawan belum? Saya dah jadi jutawan, tetapi ketika itu saya tengah ada masalah dengan partner saya yang bermasalah lah, melarikan duit company. Masa tu perasaan tuan macam mana? Perasaan saya marah-marah. Anak nombor 2 dia lahir, marah-marah. Dah besar, sampai besar pun marah-marah. Perasaan ayah dan ibu penting masa mengandungkan. Kalau marah-marah, baca Quran. Dengar ayat-ayat Al-Quran. Banyakkan berzikir. Kalau susah nak berzikir, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ataupun La ilaha illallah, Astaghfirullahalazim. Bacalah. Okey. Tu masa dalam kandungan. Lahir, azan. Dah azan, tanggungjawab akikah. Tanggungjawab, bukan wajib, tapi tanggungjawab. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, di rumah pemulihan saya ada 3,000 orang. Yang pernah saya kendalikan 3,000 orang. 3,000 orang, 90% tidak pernah melakukan akikah. Memang degil hati dia. Kejap-kejap demam, kejap-kejap sakit, kejap-kejap semayang main-main, zikir main-main. Buat akikah. Kemudian selepas akikah, saya cerita hampir 300 orang pelajar-pelajar perempuan yang mengandung anak luar nikah di rumah kami ni. Tuan-tuan tahu 300 orang mengandung anak luar nikah. Saya rasa lebih ramai ada yang datang. 300 orang mengandung. Latar belakang tak payah ceritalah. Ada yang agama, ada yang haruk, ada yang teruk. Tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, daripada 300 itu, 280 tidak dihitankan, dihatankan perempuan tersebut. Mak ayah lupa hidup sebermoden, hidup cara orang moden. Surau sekali-sekali datang, ada ceramah penting baru datang, syabas dan tahniah. Tapi kalau boleh datang selalu, datang selalu. Lupa khitan. Anak perempuan tu dia lupa gunting sikit. Maka tu pasal perempuan dia mengenyam lain. Kita datang mengajar ni, dia duduk kat bawah. Ngiau, ngiau. Sehari 2 boleh tahan tuan-tuan. Sebab dia tidak ikut Islam. Kita bukan di Amerika, sekiranya membuat khaitan pada anak perempuan, maka kita akan didakwa di mahkamah. Kita di Malaysia. Tapi lupa mak ayah. Akikah khaitan, anak lelaki pun hatam lah. Nombor 3 tanggungjawab, hatam. Khatam Quran. Mak dan ayah pastikan khatam Quran tu, khatam Quran tu. Selepas khatam, hafal Quran. Selepas hafal, apply Quran. Boleh? Ustaz, berat sangat Ustaz. Saya pun rasa berat. Tapi mana yang kita mampu, kita buat. Apa yang mampu, amalkan hidup beragama ketika berkahwin. Nampak? Kahwin.
beragama ketika bersetubuh, beragama ketika mengandung, apply masa bersalin, masa bersalin guna kaedah Islam. Lepas bersalin buat akikah, khaitankan anak, lepas tu didik anak. Ni nak didik anak, jalan, dah selesai tanggungjawab dari sudut agama. Akikah selesai, maka ketika itu dah khaitan, sekarang kita langkah seterusnya. Tak tahulah, saya yakin semua yang kat sini semua dah hatan dah ni. Dah hatan berjanggut lebat ni, muka pun macam beruang ganas je ni. Ni confirm jantan sejati, InsyaAllah tuan-tuan. Dan sekarang kita latih di agama. Agama pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah daripada kecil, puan-puan daripada kecil masa mengandung dah guna agama, dah baca tasbih, dah baca zikir, dah baca tahlil, masa enjut tu InsyaAllah dia tak lari. Nak makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh baca. Kemudian bila dia bersin, hacim, sebab apa? Alhamdulillah, ajar dia. Lama-lama bila dia masuk umur 5 tahun, Quran tak asing pada dia. Imam Asy-Syafi'i menghatam Al-Quran ketika usia 6 tahun. 6 tahun. Anak kita 16 tahun tak hatam Quran lagi. Ustaz, tu tak wajib. Kalau tuan-tuan anggap tu tidak wajib, maka pendidikan itu akan jadi pincang. Ada lopong dan ada virus boleh masuk. Ada hasutan syaitan, ada maksiat boleh masuk pada lompong tersebut. Hatam Quran. Nombor 2, selepas hatam Quran ni, kita minta solat berjemaah. Solat jemaah yang ada anak-anak laki-laki bawa ke surau macam ni. Bagus dia datang surau ni. Bagus datang surau. Ni kecil-kecil ni bagus datang surau. Ni bagus datang surau duduk depan. Tuan-tuan, bawa ke surau. Time dia kita semayang, diorang bersilat jadi atromen pun tak apa. Lepas semayang lempang je. Tak ada masalah. Sabar. Jangan imam amin. Upa-upa anak dia nama Amin. Amin terkejut semayang. Tak nak. Biarkan. Tapi lepas semayang kena. Dia kena ada. Jangan semua garang. Semua orang surau ni muka macam The Undertaker. Tak nak. Kalau boleh yang datang surau ni ada yang senyum, tapi ada seorang tu muka dia macam malaikat maut. Cukup lah. Budak bising sikit dia jegil. Cukup. Jangan semua pula sporting. Okey, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, didik solat. Apabila umur anak 7 tahun, ajar solat. Imam Asy-Syafi'i mendirikan solat. Ada seorang orang Melayu kita, seorang yang kuat agama di Malaysia ni, daripada umur 4 tahun, bukan solat fardu, solat tahajud. Dia mendirikan solat tahajud daripada umur 4 tahun, tidak pernah tinggal sehingga umur dia sekarang. 4 tahun, daripada umur 4 tahun bapa dia kejut bangkit solat tahajud tu 4 tahun sampai sekarang. Itu yang dilakukan oleh ayah Imam Malik. Dari umur Imam Malik 4 tahun sampai meninggal dia tak pernah tinggal tahajud. Dan baru-baru ni dia bercerita, Ustaz, sebenarnya tahajud saya daripada umur 4 tahun. Ni perbincangan antara Ustaz. Dia tak pernah ada perasaan riak ni. Tapi dalam masa setahun ada 4 hari saya akan tertinggal. Mesti ada 4 hari. Saya cuba sedaya upaya 4 hari akan tertinggal. Kita seumur hidup 4 hari je. Seumur hidup 4 hari je tahajud. Itu pun bila terkejut. Bang, sahur. Allahu Akbar, dah sahur ke? Oh, ada lagi waktu. Kau masaklah sardin untuk Allah. Itu pun berapa kali menguap. Tuan-tuan, Islam mendidik anak-anak ini laksanakan kewajipan dan banyakkan yang sunat. Jangan lagi, tuan-tuan dan perempuan, selepas didik solat, anak-anak solat tak solat umur 10 tahun rotan, 20 tahun tembak, 10 tahun tak sembahyang rotan, rotan kat mana? Kat belakang badan, tapak tangan. Muka tak payah. Kalau muka berbirat macam tu nak pergi sekolah macam mana? Satu line
Kalau bapak buat 3, sarjan. Tak nak tuan-tuan. Rotan belakang badan. Zzz. Ada anak tak rotan rugi. Ada anak tak rotan. Mak pula jangan marah. Kalau bapak nak rotan anak, don't touch my son. You hamboi. Bapak nak rotan, hamboi. Awak tahu merotannya. Awak tak tahu saya mengandung 9 bulan, 9 hari, 9 minit, 9 second. Awak tak tahu. Pernah dia nak bersalin, awak berani usir anak aku. Suami confused. Dia garu kepala sampai botak kepala dia. Dia nak didik anak supaya solat mak ayah tak bagi, mak tak bagi. Isteri, wahai isteri, jangan buat macam tu. Kalau bapak nak rembat, bagi je. Ustaz, suami saya panas baran, ada saka rimau. Dia tahu adjust. Masa dia nak lempang anak tu, memang macam wrestling lah. Acah! Budak tu bukan sakit sangat pun. Dia buat stone cold ke relax. Mak relax. Sekali mak larang, apa berlaku? Sekali mak larang, tengoklah, bapak berdendam. Anak buat apa pun bapak tak kisah, lantak engkau lah. Satu hari suami isteri beritahu, bang anak kita kena tangkap kat sekolah Isokor. Itulah awak. Dulu saya nak rotan, awak tak bagi. Sekarang awak lah didik. Tu anak awak, bukan anak saya. Saya boleh cari orang perempuan lain, cari anak lain. Tu dalam hati, dia tak sebut. Tuan-tuan, puan-puan, tolong. Kalau bapak nak rotan, lego. Siap pas. Silakan bang. Tu, ni wanita muslimat saya rayu. Bapak, kalau ada anak, jangan asyik rotan dia. Nampak je anak potopang. Dia ingat bola pimpong. Jangan. Anak bukan untuk dirotan, untuk dididik. Okey. Jalan tuan-tuan. Rotan. Umur 10 tahun tak solat rotan. Berapa ramai mak ayah di sini yang merotan anak kerana tinggal solat. Tetapi ramai mak ayah rotan anak-anak kalau tak nak belajar, kalau bising, kalau bergaduh adik-beradik, dia akan rotan. Saya bagi tip kalau adik-beradik bergaduh, relax. Adik-beradik bergaduh, yang abang pukul adik, adik bully kakak ni belasah ni, relax. Anak-anak yang macam ni, dia akan bila dah kahwin nanti, dia akan rapat dengan adik-beradik. Tapi anak-anak yang jenis tak bergaduh, diam, everything in okay, bila dah berkahwin masing-masing bawa diri. Sebab tak ada kenangan pahit. Yang ada kenangan pahit ni apush lain tuan-tuan. Biar anak-anak nak bergaduh. Kalau kita nak masuk sekali pun boleh. Biar. Tetapi rotanlah anak. Kalau nak rotan, jangan rotan seorang, rotan semua. Seorang buat salah. Kadang-kadang kita rotan abang je. Betul, rotan abang. Adik bila adik abang dengan adik, kita rotan abang, abang sebenarnya tak bersalah. Abang sebenarnya seorang lelaki yang baik. Tapi adik yang bising curi pemadam abang, menyebabkan kita rotan orang yang salah. Abang akan benci ayah dan abang akan benci adik. Kita dah memupuk semangat kebencian daripada kecil. Kalau nak rotan semua, adik pun kita rembat, abang pun kita rembat, kata hukuman tentera. Seorang buat salah dengan mak-mak kena kita rotan. Saya bergurau tuan-tuan, kena faham mana yang saya gurau, mana yang saya ni. Jangan balik rotan bini. Besok ajaran sesat Ustaz Hanafi. Saya rotan bini saya kerana Ustaz Hanafi suruh rotan dengan mak sekali. Jangan tuan-tuan. Gurau. Tuan-tuan dan perempuan, berapa ramai anak-anak pada hari ini yang mendapat 5A tetapi belum khatam Quran. Berapa ramai anak-anak pada hari ini yang dapat 5A, syabas dan tahniah, tetapi masih kurang menitik beratkan solat 5 waktu sehari semalam. Dah, kita tanya diri kita. Pendidikan yang pertama, agama. Selesaikah kita mendidik agama? Pernahkah kita melatih anak kita supaya bersyahadah di hadapan kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Sebut. Yang sebut asyhadu an la ilaha illallah. Faham makna dia? Pernah tak kita berbisik dengan anak kita atau mengajar anak kita?
Yang bapa selalu ajar, mak selalu ajar, puasa. Syabas dan tahniah mak ayah ajar tentang puasa. Tetapi ingat, yang lebih awal daripada puasa, syahadah dan juga solat. Kadang-kadang anak kita ni tanya, dah solat belum? Dah solat. Dia basah, dah solat mak, dah solat. Sejadah tu dia adjust sikit, jigo saya. Mak tengok basah tu, mak solat. Dia bohong. Dia orang ni walaupun SPM belum dia orang dapat lagi, ijazah belum digenggam lagi, tetapi mereka ada PhD dalam berlakon dan berbohong. Anak-anak cuba tengok. Bukan orang sini dan anak orang tempat lain. Kota tak warisan. Kota warisan ni semua baik-baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Otan. Salah satu teknik mendidik anak. Nabi pernah otan anak? Tak pernah. Sebab apa? Sebab anak-anak Nabi diberkati Allah. Cucu Nabi pernah tak Nabi otan? Tak pernah. Sebab anak-anak Nabi dan cucu-cucu Nabi diberkati Allah. Kita belum tentu lagi. Maka rotan antara jalan. Ustaz, tak payah. Kita sekarang ni ikut sistem motivasi. Jangan rotan, motivasi. Anak masalah, motivasi. Anak depan kita sehari 2, 3 hari, 4 hari baik je. Lepas 5 hari dia buat perangai balik. Maka rotan untuk mendidik dia. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukanlah Islam itu kekerasan, tetapi Quran juga datang dengan cerita tentang syurga tidak berpisah dengan neraka. Neraka bagi balasan mereka yang engkar. Quran juga turun dengan undang-undang dan peradaban. Jadi sekiranya mendidik, Allah mendidik kita undang-undang dan juga peradaban, maka bagi mereka yang melanggar peradaban tersebut ada hukumnya. Hari ni sekolah, tengok sekolah hari ni, ada otan tak? Kisah dulu, saya ucap syabas dan tahniah pada Polis Diraja Malaysia. Satu ketika dahulu di Kajang, masalah ponteng paling tinggi dalam negara. Apabila pihak berkuasa, polis buat rondaan dan menangkap pelajar-pelajar sekolah yang isap rokok dan juga ponteng sekolah, dihimpunkan di balai dan di telefon ibu bapa suruh datang. Masalah ponteng selama 2 bulan selesai. Cuma pada satu hari tertangkaplah seorang anak orang, taklah besar sangat pun, kecil je, perasan besar, and contact menteri, telefon terus menteri, anak saya ditangkap oleh polis, diletakkan dalam balai. Anak hari ni dia kelentong lebih, bukan letak dalam balai duduk mencangkung, duduk atas kursi tunggu mak ayah datang beritahu mak ayah, tapi dia malu dan akhirnya beritahu menteri. Menteri pun penakut, takut hilang undi. Maka apa berlaku? Hukuman rotan di sekolah tak boleh dilaksanakan lagi sebab takut hilang undi. Bila rotan tak ada, tuan-tuan, bersamanya dah timbul kemarahan para guru. Bila guru masuk ke sekolah, anak-anak yang tak ditakut ni, yang hyperaktif, yang degil ni, dia tak ada rotan. Cikgu tak boleh rotan. Apa berlaku? Besar kepala. Bila besar kepala, cikgu masuk dalam kelas, anak-anak murid bising, guru mengajar dengan kemurkaan guru, berkat ilmu tak dapat. Hari ni ramai 80,000 orang para mahasiswa yang dapat keputusan cemerlang tak dapat kerja. Kerana apa? Kerana dia dapat ilmu tetapi tidak dapat keberkatan ilmu dan keberkatan guru. Maka sistem pendidikan gagal. Nampak? Tuan-tuan, falsafah pendidikan, objektif pendidikan negara terbaik. Tetapi kalau tiada hukuman, sekadar anak-anak bermasalah dibuang sekolah. Yang buang sekolah ni kemudiannya campur dengan orang tua yang buat jenayah. Kadar jenayah meningkat. Patutnya rotan, jangan buang lu rotan. Rotan di hayat ramai. Saya ni kena rotan di hayat ramai. Bukan salah saya pun. Masa cikgu tu rotan, saya tepis, saya kunci tangan. Penumbuk gedegam. Patut boleh saman. Tetapi cikgu tu sampai hari ni setiap hari tengok, tanyalah ustaz. Bila saya keluar je dia hantar SMS,
Oh, pandai anak murid cikgu. Rasa kita macam kecil lagi. Ingat lagi saat dia melempang. Tapi kita tak marah tuan-tuan. Dapat berkat. Guru rotan anak kita. Baru di kawan saya seorang guru. Dia betulkan zip. Darjah 1. Pelajar lelaki. Dia betulkan zip. Selepas keluar tandas, belalai tu keluar. Dia pun masukkan balik zip. Dituduh guru ini melakukan gangguan seksual depan orang ramai. Dan digantung. Yang jadi cikgu hari ni banana je. Dalam ni malam yang jadi mangsa suami. Bang, tadi ada geram si Farid ni bang. Geram ni. Suami jadi mangsa, habis dia cakar je. Patut cakar rimau belakang, dia cakar muka suami tu, belang muka suami. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, didik anak dengan hukuman, bukan rotan. Rotan betul tapi hukum. Bracket rotan ni hukum, iaitu kalau anak tak solat subuh, suruh dia solat taubat dan dirikan solat duha. Kalau anak tak solat zuhur, minta dia hafal surah-surah tertentu. Kalau dia tak hafal sifir, tuan-tuan boleh rotan. Tak solat, tuan-tuan tak rotan, jawab depan Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman. Ulama cakap, wahai orang-orang beriman, kasih sayang Allah, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Saya yakin tuan-tuan ni balik rumah, tiba-tiba rumah terbakar tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan jerit, ayah, tolong ayah, panas ayah, panas. Balik mak balik dengan telekuk, tengok-tengok, ayah, mak, umi panas, umi tolong umi. InsyaAllah saya yakin mak dan ayah yang dah telah tua ni mampu rempuh bingkai besi yang memagar rumah kita ni. Kita rempuh kita untuk selamatkan anak kita daripada api yang membakar rumah. Tetapi pada hari ini mak dan ayah terlalu sporting ketika anak-anak sedang berjalan ke api neraka. Biar nampak anak ni jalannya ke neraka, dibiarkannya sporting. Tuan-tuan, habis satu hari tu buat rancangan live di TV, balik-balik tu nampak lebih kurang dalam 300 meter ibu bapa dan anak dibariskan untuk masuk, dapat daftar ni untuk masuk satu rancangan televisyen, iaitu Binatang Kecil. Bintang kecil. Binatang kecil. Dia nak latih anak ni menyanyi. Sedangkan Islam suruh mengaji dan mengkaji. Dia sibuk menyanyi dan menari. Menyanyi. Tuan-tuan, bapa pun suka menyanyi, bawa kereta jam, janggut baik janggut. Bawa kereta. Aku memang, aduh, itu pun nyanyi lagu lama. Sekarang ni memang janggut, dulu rock ni, main ni, dulu zaman Pok Ye ni. Kan? Tuan-tuan, anak-anak tengok. Jom. Angkat tangan. Semua sekali angkat tangan. Genggam tangan kamu dengan pantas, kita buat satu permainan. Kalau muslimat angkat sikit. Angkat tangan, cepat. Siapa tak angkat tangan? Okey, angkat tangan. Alih tangan anda ini, tengok tangan saya, kita buat. Alih tangan anda ni sepantas mungkin ke alih tangan anda sepantas mungkin ke perut. Sekali lagi. Okey, sekarang alih tangan anda dengan pantas ke dagu. Tadi ke perut, ada yang confident sini perut dia. Bukan sini perut kat sini yang bulat tu, yang tekan. Sebab apa? Kita ingat bahawa anak-anak, pengajian kat sini, pengajaran daripada GIM ni, anak-anak dia tak ikut apa yang mak bapak cakap, tetapi dia ikut apa yang mak bapak
buat. Tadi saya suruh buat macam ni, letak di perut. Kita ramai. Perut aku kat sini. Nampak? Tuan-tuan dan perempuan. Hari ni, anak-anak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, dia keluar telinga kanan. Dia melantun. Kita zaman dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kira okey lah. Tersangkut dekat kegendang telinga tu. Bila terentak sikit, oh ya Allah, betul cakap guru aku, betul cakap mak ayah aku. Budak ini telinga kanan masuk, telinga kanan dia tendang balik. Jadi cara yang paling bagus adalah menggenggam hatinya. Doa dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak dalam Quran tapi dalam hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbuna wa Rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuna biyadik. Genggam beras. Genggam beras, kalau mak ayah bapak tiup, biyadik tu genggam. Genggamanmu biyadik. Wa innama taghlibuhum anta. Ya Allah, kau Tuhan kami dan Tuhan mereka, hati kami dan hati mereka dalam genggamanmu. Sesungguhnya engkau menguasai atas mereka. Maksud genggam, biadik, genggam. InsyaAllah anak-anak yang makan beras kita, makan nasi kita akan follow kita. Bapak yang tiup, tiup tu masa dia tidur, tiup, insyaAllah anak ni akan jadi anak yang ikut cakap mak dan ayah. Bos, kalau bos yang jenis cengeng, ngedeber, tiup, tiup belakang dia, jangan depan dia. Depan dia kata apa, tiup ke mak. Isteri yang cengeng, tiup. Suami yang cengeng, tiup. Malam ni lawan tiup. Habis. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hati. Kadang-kadang ada anak yang lasak, tapi hati dia baik. Kita cakap sikit. Okey? Kadang-kadang ada anak yang baik, tapi bila cakap menangis tidak, muka macam. Hati, nak menghidupkan hati ni dengan zikir. Keluarga kena buat zikir. Contoh naik kereta, kita nak balik kampung, ada kenduri kahwin, kita berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, maha suci Allah, terima kasih Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ejazlah. Alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Tak apa, tuan-tuan nak merangsang hati ni dengan zikir. Kena buat sesuatu. Kadang-kadang ayah ada zikir dia, mak ada zikir dia. Zikir ramai-ramai dalam kereta. Kadang-kadang bapak bawa kereta pegang tasbih. Apa salah tasbih tu dikuatkan sikit supaya anak-anak ikut. Ni anak pegang tab belakang, mak pegang handphone Facebook dekat Simpang Pulai. Sekejap lagi sampai kampung. Apa penting Facebook? Zikir dalam kenderaan ni penting, tuan-tuan. Ataupun cek surah lazim, baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Cek. Kadang-kadang dia 5A, wadduha silap, what the hell sebut. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, cek. Paling penting cek. Dah. Jalan lagi, tuan-tuan. Dalam mendidik anak, kadang-kadang ada anak yang melawan. Ada anak yang liar, suka macam beruk. Dia takkan tidur diam. Kita baru beli sofa baru, dia balik rumah, dia lompat atas sofa. Jangan marah, lompat sekali dengan dia. Tuan-tuan dan perempuan yakin, saya yakin tuan-tuan pernah dengar formula 7P yang saya ajar. Yang pertama, perhatian. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memerhatikan kejadian langit dan bumi, kejadian gunung dan ganang, kejadian burung, kejadian
Macam-macam tuan-tuan. Jadi Allah suruh kita perhatikan. Lantas perhatian jadi perkara yang paling utama. Kerana dengan memerhatikan kita akan bertambah iman. Melihat gunung dan ganang pun jadi pahala. Melihat wajah ibu dan ayah dengan kasih sayang pun jadi pahala. Melihat pokok-pokok tumbuhan hijau pun jadi pahala. Melihat langit, dan langit tu warna biru tu, oh dapat pahala tuan-tuan. Itu zikir dengan mengingati kebesaran Allah. Jadi memerhatikan, perhatikan. Anak-anak kalau bercakap, kita kena bagi perhatian. Kadang-kadang kita tengah tengok bola, Malaysia lawan Thailand, tengok bola, tiba-tiba anak datang tu, ayah, cantik tak? Gol, tubuk kepala anak. Tengok berita, tengok berita, ya Allah, ngerinya, ya Allah, anak orang ni kena rogol yang gerat, ya Allah, siannya kalau aku jadi bapa dia, aku bunuh. Anak datang, ayah macam mana ni ayah? Korang ni dalam rumah ni tak boleh tengok aku senang sikit. Aku baru nak rehat. Dia sibuk tengok berita, dia lupa, dia tengok berita anak orang kena bunuh, dia sedang membunuh perasaan anak dia. Ayah tunggu balasan daripada Allah. Bila anak ni dah besar, abang, bapak panggil, abang keluar nak tekak, tolong ambil kunci ayah ke atas. Anak dalam bilik, dah tua, manusia orang, kunci pun lupa. Anak, balasan dia Allah. Mak tengok Hindustan hari Sabtu, anak bawa balik koku, tengok Amir Han. Kenapa lah aku jumpa bapak kau dulu? Kalau aku jumpa Amir Han kan best jadi suami aku. Macamlah dia cun sangat. Apa berlaku? Anak balik koku, mak hari ni tak masak ke? Shh, korang ni bising hari Sabtu, mak half day tak masak. Tunggulah satu hari nanti anak ni besar, mak demam ni, tolonglah bawa air kat mak, tolong. Mak demam. Bagi air, dia bagi kat kena. Hempas. Hati mak pun terhempas. Mula-mula perhatikan dengan siapa dia berkawan. Perhatikan perkataan yang keluar daripada mulut dia. Perhatikan kegemaran dia. Perhatikan kelebihan dia. Perhatikan kelemahan dia. Perhatian ni tuan-tuan adalah budaya bersembang. Hidupkan budaya bersembang. Hari ni mak ayah bersembang dengan anak-anak apa dia? Nampak je anak, dah solat belum? Tu dia tanya. Kerja sekolah dah buat belum? Dah mandi belum? Dah makan? Dia kalau masa makan kita sembang. Assalamualaikum. Hei, anak ayah. Anak ayah ni, Allah mak cunnya anak ayah ni, Allah tomi. Umur 16 tahun kita buat macam tu. Comel lah anak ayah ni. Mesti ada kawan-kawan anak ayah ni yang cuba tackle. Ada ayah, ada. Dia bagi bersembang sampai dia tak ada rahsia. Sembang anak sampai tak ada rahsia. Ada ya, ada. Siapa? Alah, ayah jangan marah Siapa? Ustaz. Ustaz tu umur apa? 40 tahun. Kau siap kau. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nombor 1. Bersembang. Jangan tanya kerja sekolah aja, bersembang. Bang, abang kat sekolah ada tak kawan-kawan abang isap okok? Ada ya, ada. Diorang isap okok kat mana? Diorang isap okok tak tandas saya. Oh, ya ke ya? Oh ni, abang pernah cuba? Pernah ya. Pernah. Tapi satu batang lepas tu abang pening. Tu berkat doa mak ayah. Budak isap okok dia pening berkat doa mak ayah. Kalau boleh doakan anak itu supaya jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan buat benda-benda yang lara. InsyaAllah anak-anak tak buat dia. Pening ya, tension ya. Tak larat ya, lepas tu kawan-kawan aja isap okok dah, abang tak larat. Tu perhatian, memberi perhatian. Dia cakap kita dengar, dia buat kita tengok. Yang nombor 2, menarik perhatian. Ni anak-anak sibuk minat siapa? Minat Aaron Aziz, minat Edi Putra, minat tak apa, tak ada masalah. Minat Apek, bukan Apek gitu-gitu tu, Apek keeper Malaysia yang melepaskan 3 gol.
Dia nak kahwin tak boleh tuan-tuan. Dekat nak kahwin jangan bagi. Dekat nak kahwin jangan bagilah wakil. Dia mesti betul, orang nak kahwin ni memang dia sewel sikit. Betul. Saya ada seorang kawan saya ni, dia nak kahwin, dia bawa kereta. Saya ceramah di Kuala Lipis. Dia bawa saya pergi mana? Kuala Pilah. Saya tidur. Bangun kat mana ni? Ya Allah, banyak tuan-tuan. Memang macam-macam. Okey tuan-tuan, saya cerita. Tarik perhatian anak supaya respect kita, minat kat kita. Contoh, kita bukanlah pangkat besar dalam kerajaan, bukanlah pangkat besar dalam ni, tapi kita tunjuk, tengok ayah. Ayah baru je balik, tengok besok pagi ayah pergi kerja awal. Dia akan respect kita. Ayah kena marah kat bos saya, tapi ayah buat dono je. Tengok ayah kan, kawan ayah semua kaya daripada ayah, tapi ayah alhamdulillah, ayah simpan duit, ayah dulu pergi haji. Nampak? Ayah walaupun tengok ayah memang susah, ayah naik motor, tapi ayah lagi banyak bawa jalan kamu daripada bapak-bapak yang lain bawa kereta pergi jalan. Nampak? Cerita supaya dia kagum kat kita. Ayah tengok, ayah satu hari ayah bumping 1000 kali. Dia tengok perut ayah dulu kempis, 6 pack, dah ayah berusaha habis-habisan jadi 1 pack dah ni, bulat dah, best. Anak kena respect kita. Tengok, dukung anak kena dukung. Itulah, jangan bagi makan banyak sangat tuan-tuan. Kalau banyak sangat nak dukung, meninggal kita. Ada yang dukung patah tangan pemuda. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, pertama sekali memberi perhatian dan menarik perhatian. Yang kedua apa? Puji dan peluk. Puji anak anda sebelum kawan-kawan dia puji. Sebelum kawan merempit puji. Anak-anak yang bermasalah ni, yang degil ni, sebab kurang perhatian daripada mak dan ayah, kurang pujian, kurang pelukan. Puji dan peluk anak anda. Dalam Islam, Al-Fatihah satu contoh lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ustaz, kalau macam ni, berdasarkan ayat ni, kita tak boleh puji orang, Ustaz. Kita tak boleh puji. Tak ada, boleh. Memuji ciptaannya bermakna memuji penciptanya. Boleh lah? Okey, saya nak tanya muslimat, bila kali terakhir suamimu memujimu? Semua. Bila kali terakhir suamimu memujimu? Tengok semua senyum tuan-tuan. Haram dalam hati. Kali terakhir masa nikah lah Ustaz. Lembutnya tangan, tu je. Ada seorang kita buat camp, saya buat kursus seminar keibubapaan. Saya tanya, bila kali terakhir suami memujimu? Dia terkejut. Apa dia? Terkejut, saya pun terkejut. Rupa-rupa suami ni jenis menengking. Apa? Tuan-tuan dan perempuan, saya tengok muslimat ni wajahnya mendung. Pujilah isterimu sebelum Bangladesh puji, sebelum Pakistan jual kapet puji. Kakak manis, ya Allah, manisnya kakak, ya Allah, kakak ni kapet lagi manis, kakak lagi manis daripada ni kapet. Dia tengok, cantiknya kapet. Tak kakak lagi cantik dari ni kapet. Oh ya ke? Betul ke? Betul. Puji isteri anda sebelum mat dispatch kat pejabat dia puji. Kak gaya, bergetah lagi, anak 7 orang tapi bergetah lagi. Kau ni gatal lah mat, besok dia pakai getah. Betul tuan-tuan. Hari ni isteri kita pakai tudung warna apa? Isteri kita pakai tudung. Hari raya tahun ni isteri kita pakai baju kurung warna apa? Puji isterimu. Orang perempuan suka dipuji. Bila dia puji, mood dia okey, baru dia pandai didik anak dia, baru mood dia okey. Kalau tidak, habis anak kita kena cubit. Tuan-tuan, puji anak, puji isteri dia. Contoh, orang perempuan, dia suka dipuji kecantikan dia. Ayang ni cantik lah yang. Sebelum kahwin tu macam Sharifah Amani badan ayang. Dah kahwin bawa anak seorang, meletup macam Sharifah Aini. Tapi abang geram lah, seksi lah ayang. Dia suka kena puji. Nombor 2, masakan. Kalau muka dia macam tong sampah, tak payah puji. Dia punya muka dia, Allah. Tapi kita puji masakan dia. Masakan dia. Orang perempuan suka dimasak. Cuba
Cuba tengok berapa kali suami kamu memujikan masakan anda. Makan, dia tambah nasi ni, bang sedap tak bang? Lembu suami kita. Bang sedap tak bang? Lembu bapak kita. Sedap tak bang? Diam dia bunyi jegerik. Tuan-tuan dan perempuan muslimin, tolong lidah ni lembutkan. Pujilah muslimat, pujilah isterimu sebelum orang lain puji. Tolong dah, balik ni puji. Orang lelaki ni kedekut, kalau dia memuji isteri dia macam berjongkong-jongkong jatuh. Tarik hidung masin tu. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, puji nah. Okey, puji masakan. Contoh isteri masak kari kepala ikan, kari kepala bapak ikan besar, tengah masak, kita balik rumah buat macam ni. Huyuh, sedapnya bau. Huyuh, sedapnya bau, laparlah bang. Padahal kita dah kena kedai mamak ni. Huyuh, laparnya bang. Huyuh, pandainya isteri abang masak. Orang perempuan ni dia suka kita peluk masa dia masak. Peluk dia belakang, letak dagu atas bahu dia. Ayang sedapnya, dah lapar perut abang. Ya Allah, lapar. Suka dia. Dia pun ringan, dia terangkat di atas. Ringan, melayang tuan-tuan. Hilang penat dia menyiang kepala ikan ni. Tapi tuan-tuan, yang tu boleh apply bagi isteri yang tidak melatah. Kalau isteri melatah, tuan-tuan peluk, dia angkat kepala tuan-tuan, masuk dalam kari ni, jadi kari kepala bapak kau. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu puji dan peluk. Puji anak perempuan anda sebelum orang lain puji. Kenyangkan anak perempuan kita cantik, anak perempuan kita punya rambut cantik, mata dia cantik, hidung dia cantik, bibir dia cantik. Puji sebelum orang lain puji. Berlakunya zina kerana mak bapak tak puji anak. Nombor dua, peluk. Mak bapak kena peluk anak. Anak lelaki mak kena peluk, anak perempuan bapak kena peluk. Ustaz, kalau dia dah besar tak boleh peluk ustaz. Peluk tepi. Tak macam ni. Kalau peluk depan mungkin ada halangan, peluk tepi. Usap, sentuhan, belayan. Saya ni dah tua tuan-tuan. Saya balik kampung, mak saya peluk, tarik rambut ni, tarik belakang, picit-picit badan saya. Macam mana saya boleh lupa dengan mak saya? Sebab kehangatan tubuh dia masih mengalir dalam tubuh saya. Peluk. Peluk anak anda sebelum mak rempit peluk. Peluk anak anda sebelum janda peluk. Hari ni ramai datang, Ustaz, saya tak setuju dia kahwin dengan perempuan tu janda, lebih tua dari dia. Ada yang tu. Yang ramai lah kan. I don't like janda Ustaz. Pepatah Melaka telah berkata, daripada cempedak lebih baik nangka, daripada budak lebih baik janda tuan-tuan. Kalau macam Rosita Cik Wan okey lah kalau macam tu okey. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tips seterusnya pendidikan. Pendidikan saya dah ajar awal tadi. Pendidikan terbahagi pada 3A. A yang pertama agama, A yang kedua akhlak. Akhlak ni tuan-tuan kena ajar macam mana dalam masjid, macam mana dekat jumpa orang tua kena beri salam. Dan A yang seterusnya akademik. Nak dapat cemerlang akademik ada 3 cara. Yang pertama, dengar dengan baik, lihat dengan baik, kemudian keluarkan dengan baik. Macam saya dengar dengan baik, saya lihat dengan baik. Itu pasal orang cemerlang duduk depan. Satu hari Imam Asy-Syafi'i, dia masa tu umur dia 12 tahun. Dia sedang belajar dengan seorang mufti di Mekah, umur 12 tahun. Dah hafal banyak kitab. Kemudian dia diminta pergi ke Madinah. Jadi sampai ke Madinah, dalam perjalanan 30 hari dia khatam Quran sambil berjalan 60 kali. Sampai Madinah, ada imam duduk depan, Imam Asy-Syafi'i langkah sampai duduk depan. Kelebihan orang duduk depan. Imam Asy-Syafi'i bila Imam Malik bercakap, dia guna tangan ni catat atas tapak tangan, tulis. Kemudian Imam Malik ni digarang sikit. Dah habis tu salam. Kenapa, apa yang kau tulis atas tapak tangan? Lantas Imam Syafi'i baca, wahai imam yang mulia, apa sahaja yang kau katakan aku tulis di tapak tangan, bacakan. Lantas dibaca sebiji macam Imam Malik ajar. Tuan-tuan, ini kerana hati yang suci.
pemikiran dia jelas, ilmu ni cahaya, akan masuk tempat yang terang. Kira kalau boleh anak-anak kita kalau nak dapat kecemerlang akademik, yang pertama dia dapat lihat dengan jelas. Kalau dia rabun, dia tak boleh nak belajar sangat. Pakaikan spek yang jelas, kemudian kalau boleh suruh anak kita duduk depan. Anak kecil je ke metod duduk belakang. Tengok yang duduk depan tu besar giant. Macam nak tengok. Jadi duduk dalam kelas, kita duduk depan. Nombor 2 tuan-tuan, selepas dia lihat dengan baik, dengar dengan baik, keluarkan dengan baik, insya-Allah dia akan cemerlang. Nik Normadihah, bapa dia seorang nelayan, pendapatan purata sebulan RM400. RM400. Keputusan SPM 22A. 22A. Bapa nelayan, anak ambil SPM 22A. Rahsia puasa Isnin dan Khamis. Rahsia hafal Al-Quran daripada umur, memula menghafal Al-Quran daripada umur 4 tahun. Tuan-tuan, umur 4 tahun ni penting, ajar anak-anak. Kalau boleh terlambat pun tak apa, 14 tahun pun boleh. Suruh dia hafal ayat-ayat Al-Quran yang tertentu, insya-Allah pelan-pelan dia akan fokus dalam pelajarannya. Seterusnya tuan-tuan, yang seterusnya untuk akademik tuan-tuan, saya kata latih to be. Saya rasa cikgu-cikgu sekolah dah ajar latih to be. Salah soalan tu soalan akhir tahun, dia dapat markah 0/100. Suruh dia buat balik semula supaya dapat 10/100. Kalau dia buat lagi, insya-Allah 100/100. Buku latihan tu kena ada. Selesai bab ni, bab pendidikan, kita pergi bab pukul. Saya dah ajar tadi, pukul anak guna rotan, hukum anak puasa Isnin Khamis, puasa sunat, minta anak hafal surah-surah tertentu, puasa solat taubat, anak hukum anak suruh solat taubat, dan seterusnya. Selepas pukul, pujuk anak. Pujuk ni bracket dia motivasi. Kita dah marah anak, kita dah rotan anak, jangan biarkan macam tu. Lebih kurang 15 minit hingga sejam, tolong pergi pujuk. Pujuk kerja apa? Pujuk kerja siapa? Ayah ke mak? Dunia dah terbalik. Hari ni bila dah kena marah, yang pujuk bapa, mak. Ni dunia terbalik. Pemimpin keluarga adalah suami. Suami yang boleh marah anak, suami yang boleh rotan anak. Mak hari ni yang marah siapa? Mak ke ayah? Mana balik lambat? Kau ni nak jadi apa? Aku cakap balik pukul 10 ni, kenapa kau balik lambat ni? Dah 10-5 minit kau isap rokok. Kau isap rokok. Kau campur dengan siapa ni? Kau campur dengan mak. Setengah jam tanpa tarik nafas. Mak boleh buat. Anak nak tidur malam, boleh tidur. Tak. Kadang-kadang bapa, anak balik lambat, bang dah pukul 12 anak kita belum balik. Relax kejap lagi balik tu. Bapa tongong, dah pukul 2, bang anak kita tak balik. Relax dulu aku balik pukul 5. Bang anak kita isap rokok, aku isap ganja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak nak. Patutnya bapa ni, dia punya ni cepat ni angin. Anak balik lambat. Kenapa kau balik lambat? Macam tu. Bila mak selalu marah anak, marah, malaikat akan isytiharkan anak tersebut anak derhaka. Makin ditegur, makin hitam hati dia. Makin diletir, makin keras hati dia. Makin dimarahi, makin degil dia. Kerja ni kerja bapa, tapi masalah bapa hari ni cool. Macam lagu Mat Saleh, Daddy cool, Daddy cool, Daddy cool. Tak boleh, Daddy tak boleh cool. Kalau Daddy cool, Mama hot, terbakar, penampar berapi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jangan terbalikkan Islam. Islam, si suami adalah pemerintah, isteri adalah pengikut. Mak jadi SB, anak balik lambat, tulis pukul 9:15 dia bawa balik, tulis spy. Okey, ada bau rokok dalam bilik tandas rumah dia, tulis balik. Sarjan, suami sarjan ni tengok ni sarjan. Bapa Arif, ya kau tadi ikut disikkan ayah ni, kau ada ni basuh cukup.
Mak tukar report dia. Mak dengan kasih sayang, bapa dengan ketegasan. Boleh nah? Okey, terus lagi. Pujuk anak ni, kerja dia kerja isteri, bukan kerja suami. Isteri. Kalau bapa pujuknya ni, budak tu menangis. Mat, dah lah Mat. Mat, dah lah Mat. Mat, aku cakap dah. Bapa dia tak pandai pujuk. Tak tahu lah bapa-bapa hari ni. Mak, kalau dia mak datang pujuk, Mat, dah lah Mat. Mat, dah lah Mat. Mat, dah lah Mat. Dia bersih ni budak tu. Pintu tu kalau bapak ketuk, dia tak buka. Buka pintu ni. Tak. Bapak tendang pun boleh masuk. Mat, bukalah Mat. Bukalah. Mat akan buka. Tuan-tuan, kalau budak-budak ni menangis, merajuk lepas kena rotan, bawa air. Bawa air. Bawa air, tuan-tuan. Sebab dia menangis. Pedih tekak. Bawa air bagi dia minum. Mesti dia minum. Kalau dia minat fresh orange, Milo ais ke, bawa. Ni mak dia bawa Milo ais ni. Oh, ya ke mak? Betul-betul dia sambung menangis. Kalau boleh, kalau budak-budak degil yang gerak macam tu, bawa air panas. Bawa air panas, dia menangis. Jiru air panas kat dia. Itu untuk keselamatan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pujuk motivasi anak kita supaya jadi orang yang lebih baik. Contoh, anak dapat nombor lari, dapat nombor 3 masa darjah 1. Ayah dapat nombor 3 ayah. Bapa, nombor 3. Aku dulu nombor 1 wakil negeri. Kunyitnya bapa ni. Patutnya bapa dapat nombor 1. Bagus. Dapat nombor 3. Tak apa, tahun depan biar ayah train kau dapat nombor 1. Ini bukan jalan-jalan pelari ni. Tuan-tuan dan puan-puan, macam tu. Anak-anak pujuk dia. Contoh, tiba-tiba datang masjid malam ni. Oh, bagus anak ayah. Tepuk bahu dia, bagus anak ayah. Alhamdulillah. Ayah bangga dapat anak jadi datang masjid. Semua kawan-kawan dia cakap, oh, bagus ni anak kau. Dia pun rasa. Saya dulu, tuan-tuan, juara silat, tuan-tuan. Gede weh. Kat Melaka ni, InsyaAllah saya bertanding silat sparring, saya komando, tuan-tuan. Komando tu sparring saya. Memang bukanlah nak belagak, tapi memang riak sikit lah. Tiba-tiba satu hari saya semayang fardu asar. Masjid ni bukan tempat saya. Saya semayang fardu asar. Tiba-tiba ada seorang imam tengok dengan seluar jin saya, dengan baju peace tak ada, masa tu baju hippies dalam t-shirt tu, tapi saya sujud tak nampak bonggong, tak nampak kurap. Dia seluar jin datang. Imam tu salam, dia tepuk belakang saya. Alhamdulillah ada orang muda datang surau kita. Saya rasa lain, tuan-tuan. Saya rasa lain. Maghrib kan saya datang tak? Maghrib, isyak, subuh, besok pagi sampai seterusnya saya tak pernah tinggal solat berjemaah. Sebab perkataan yang mudah, ada orang muda, Allah bagus ni, Alhamdulillah. Sebut, saya rasa dihargai. Dan dia motivate saya, pujuk saya untuk datang surau. Tapi cara yang lebih halus. Buat, tuan-tuan. Sekali saya solat, dia dalam kubur akan dapat bonusnya. Setiap kali saya solat, dia akan dapat bonusnya. Tuan-tuan tak nak bonus? Kalau tuan-tuan masuk MLM, multi level marketing, sekiranya anda dapat 10 orang ahli, anda akan jadi jutawan sampai mati. Oh yo, itu dia rebutnya. Ni anak-anak kita mengaji Al-Quran. Sepanjang tuan-tuan dah meninggal dunia dalam kubur, setiap kali itu anak-anak tuan-tuan mengaji Al-Quran. Setiap kali tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan solat, tuan-tuan akan dapat hasilnya dalam kubur nanti. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus lagi. Selepas pujuk, penghargaan. Anak-anak yang cemerlang dapat 5A bagi jam Rolex, bagi kereta Ferrari yang dapat 5A ni. Tapi yang Shell punya tu, jam Rolex yang pasar malam ni tu. Tuan-tuan dan perempuan, itu penghargaan.
dia dapat 5A, tuan-tuan bagi 1A RM10, RM50. Suruh dia buka akaun tabung haji. Cerita, duit ni kalau dapat banyak-banyak tu, dia beli apa? Dia beli apa? Dia beli prepaid. Nak telefon mak tak, dia telefon kawan dia. Dia beli handphone untuk beli ni. Buka akaun tabung haji. Kalau seorang, kalau tuan-tuan orang kaya, macam dia dapat 5A, 1A tuan-tuan bagi 1,000. Okey, kaya betul lah tu. Kalau 100 pun alhamdulillah, 500 buka akaun tabung haji. Cerita kat dia, kena simpan duit tabung haji ni, cerita. Kepentingan. Okey, selesai. Penghargaan. Anak-anak yang baik, bagilah penghargaan. Ada orang bagi penghargaan tasbih. Bukan tasbih hidup tu, dia bagi tasbih. Abang baca setiap hari Isnin, Ya Hayyu Ya Qayyum. InsyaAllah bang, ayah amalkan setiap hari Isnin Ya Hayyu Ya Qayyum ni. Ayah rasa bahagia. Tanpa ayah rasa jadi orang ikhlas. Cerita kat dia. Bang, kalau ada orang tu dia ijazahkan pada anak penghargaan ilmu silat ni. Ada orang dia bagi kat seorang tu macam-macam lah tuan-tuan. Tapi penghargaan. Kalau anak yang degil, bagi kucing. Bagi kucing. Miau, miau. Kalau dia degil lagi, bagi harimau. Ataupun buaya. Habiskan terus. Tasbih, anak perempuan bagi bunga. Bukan hari convocation, hari biasa pun bagi bunga. Supaya bila orang lelaki goda dengan bunga, dia tak tergoda. Bapak dia lebih romantik daripada lelaki-lelaki yang jongos di luar sana. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, last kali periksa. Hari ini periksa tuan-tuan, Saidina Umar, dia setiap malam dia akan buka jubah dia, dia akan rotan belakang dia. Ketika jenazah Saidina Umar ingin dibawa ke pusara, tidak ada seorang pun dapat ingin boleh memegang belakang dia. Kerana Saidina Umar seorang yang muhasabah diri dia. Dia merotan dirinya sendiri sekiranya ada rakyat yang lapar. Dia merotan diri dia sekiranya ada seekor unta terpelecuk dan tunggangan jatuh di kota Madinah dan Mekah. Dia akan rotan diri dia kalau ada rakyat di Rom yang mati kelaparan. Tuan-tuan, tu Saidina Umar. Sampai belakang dia tak ada siapa nak pegang masa meninggal dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, dia cek diri dia. Padahal dia tu telah dijamin ke syurga Allah, tetapi dia sentiasa muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia, tuan-tuan. Kita dah jadi ayah, dah jadi ibu, pernah tak kita cek diri kita? Kadang-kadang dalam kelakuan anak kita, kedegilan anak kita, ada dosa kita di situ. Kadang-kadang dalam penyakit anak kita, ada dosa kita kat situ. Ada dosa suami, ada dosa isteri, ada tuan-tuan. Cek balik anak kita hari ni. Muhasabah diri kita. Mana silapnya aku jadi bapa? Mana silap dirinya aku jadi mak? Cek. Mana silap anak-anak ni kena periksa. Periksa solat dia, periksa muqaddam dia, periksa Al-Quran dia, periksa tuan-tuan. Periksa Facebook dia. Bapa menyamar, mak menyamar, periksa Facebook dia. Periksa tuan-tuan. Kena periksa dengan kawan, dengan siapa dia berkawan. Periksa beg sekolah dia. Pernah dalam camp ni saya suruh periksa beg sekolah. Buka beg sekolah, jumpa kasut naik kawan yang lain, jumpa handphone guru. Tuan-tuan, cek. Periksa tandas, periksa bilik, periksa laptop, periksa semua, tuan-tuan. Kalau kita betul-betul nak jadikan anak kita orang-orang yang soleh dan soleha. Kita, tuan-tuan, ada anak-anak perempuan yang dah tahu ni, dia sorok lah. Yang paling susah hari ni bukan jaga anak lelaki, jaga anak perempuan. Dia degil semacam, degil, dia gedebes semacam, dia lain macam, tuan-tuan. Jadi antara ayat yang saya bacakan tadi, kalau anak-anak yang degil, ada hadis tadi, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuna biyadik wa innama taqlibuhum anta. Itu satu, baca 40 kali satu hari selama 40 hari, insya-Allah hajat-hajat tuan-tuan orang akan lembut hati pada tuan-tuan. Nombor 2, tuan-tuan amalkan Ya Latif untuk anak-anak yang degil-degil ni. Ya Latif, Ya Latif 317 kali, insya-Allah anak-anak ni akan lembut hati dia. Ini kajian para ulama, kajian 317 kali Ya Latif. Lebih tak apa, kurang pun tak apa, kuasa di tangan Allah. Okey, Ya Latif. Ada seorang makcik Seremban kata, Ustaz, anak saya dulu gangster Ustaz, tapi sekarang dah jadi lembut dah Ustaz, alhamdulillah. Tapi lembut lain pula Ustaz, lembut jadi macam tu. Makcik baca apa? Ya Latif, Ya Latif. Tu pasal anak jadi mengetip. Tuan-tuan, jangan salah baca Ya Latif. Nombor 2, Ya Syahid.
Ya syahid 317 kali. Dah baca tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan jumpa anak tengah tidur, usap kepala dia, hembus sekali. Hembus ikut mulut, bukan ikut hidung. Kalau hidung keluar hingos. Anak kata. Besar mana pun dia darah daging kita. Tinggi tiang ni pun badan dia masih anak kita. Walaupun jawatan dia menteri besar, dia pun tetap anak kita. Sebab dia adalah anak kita. Okey dah? Tuan-tuan dan perempuan, habis dah. Saya telah, kalau ada boleh buka soalan. Kalau dah lapar, dah gastrik, kita balik dah dulu. Ada soalan? Saya tahu ni bukan rancangan Tanyalah Ustaz. Tak masuk TV. Sila ada seorang. Mikrofon, please. Muslimat. Okey, sila. Waalaikumsalam. Tu baca sekali. Tuan-tuan boleh belikan CD dekat abang ni untuk cek. Kalau tak ada, tuan-tuan masuk Facebook saya, Sifu Hanafi, SIFU Sifu, HANAFI, Hanafi. Sifu tu guru silat. Tak, saya tak terror tuan-tuan. Semayang pun duduk atas kursi dah tua, kena macam-macam lah. Saya dalam dunia persilatan ni, orang silat ni dia lain dengan orang-orang lain kan. Dia ada pukulan dalaman dia. Dah tua-tua ni baru rasa kesan dia. Okey, boleh CD ataupun cek dalam Facebook saya. Saya ada tulis dalam tu. Okey, ataupun tuan-tuan masuk dalam YouTube, cari Ibu Mentuaku. Ibu Mentua, ada doa dalam tu. Saya ada tulis. Okay, doa ini turunnya ketika perang Badar. Rasulullah dalam keadaan takut. Maka Allah menurunkan Jibril membawa ayat ni. Dibaca sekali, maka turunnya 1000 malaikat untuk membantu dalam peperangan Badar. Turunnya malaikat turun. InsyaAllah kalau kita tak ada pertolongan daripada Allah, jangan banggalah dengan PhD kita untuk mendidik anak kita. Hanya dengan pertolongan Allah saja anak-anak kita akan jadi anak yang soleh. Soalan lain? Silakan Tuan Haji. Untuk mendidik anak-anak yang gagal, yang pertama sekali, banyakkan pujuk, motivasi dia. Pujuk. Contoh zaman dulu, ingat tak? Ada cerita siput dengan orang yang gagap, tak boleh baca. Siput tu panjat pokok tu, dia berlomba. Sekiranya aku tak boleh baca ABC sampai Z, maka aku kalah dengan siput ni. Siput tu siput babi. Lantas dia berlomba A, B, C, lama-lama sampai habis dia boleh baca. Cerita-cerita motivasi akan menyebabkan anak-anak terangsang untuk berjaya. Contoh, Nick Nurmadihah. Dia sebenarnya pernah mengalami beberapa kegagalan dalam peperiksaan. Tetapi bila ayah dia kata, tak apalah nak, kalau gagal dalam pelajaran sekali itu bukan gagal buat selama-lamanya. Tetapi gagal dalam kehidupan kalau sekali susah untuk mengubahnya. Nampak tak dia cakap tu? Orang tua-tua dulu banyak bahasa, peribahasa. Hari ini didik anak-anak kita dengan peribahasa. InsyaAllah tuan-tuan, kalau dengan peribahasa, anak-anak dia akan berfikir. Hari ini direct to the point. Itu tak bagus. Orang tua-tua dulu dia pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Apa maksud dia? Bapak pun kupas. Lama-lama, bagus. Dia kesan dia mendalam. Untuk mendidik anak-anak yang gagal dengan motivasi. Memang boleh tuan-tuan cerita macam mana Albert Einstein, dia ni sampai umur 16 tahun dia masih digelar sebagai seorang bengap. Wright Eder ni antara manusia tersenarai 10 terkaya dalam dunia satu ketika dulu. Sedangkan dia seorang budak penghantar pizza yang dibuang kerja. Baca gagap, tapi dia ada kemahiran. Banyak tuan-tuan cerita-cerita ni. Cerita siapa dia? Tuan-tuan ceritalah, cari cerita dan ceritakan. Anak-anak suka cerita. Kalau tuan-tuan gagal cerita pada anak-anak tuan, anak-anak susah. Bercerita. Ceritalah, cerita sang kancil ke. Jangan cerita ni apa, Santa Claus, Jingling Bell, Snow White. Itu tak ada. Snow White ni tak ada unsur pengajaran, unsur dia cium je.
Kahwin dengan katak tu je, Snow White. Tak usah tuan-tuan, jangan beli buku-buku bahasa Inggeris yang tu. Beli buku bahasa Melayu yang ada unsur Islam. Cerita para sahabat, malam-malam cerita para sahabat. Siapa dia Saidina Umar, siapa dia Ali, siapa dia Osman, siapa dia Khalid bin Walid. Ceritakan, barulah dia seronok. Okey nah? Saya rasa terjawab soalan tu. Ada soalan lain, silakan. Okey. Tak ada soalan dah. Boleh balik lah. Best. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebelum saya tutup, saya ingin menyeru pada diri saya dan pada ibu dan ayah yang ada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, antara salah satu faktor untuk menyebab anak-anak kita berjaya di dunia dan akhirat, antara yang menyebabkan anak-anak kita ni menjadi anak yang soleh, akan mendoakan keamanan kita di alam kubur, adalah dengan mendidik anak-anak bersedekah. Amalan anak Adam akan terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariah, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan jangan lupa bagi anak tuan-tuan RM1 ataupun RM10 untuk masuk dalam tabung. Tuan-tuan masuk dulu, dia masuk kemudian. Ajar dia. Kemudian bila nak duduk, ajar dia buat solat sunat. InsyaAllah. Yang perempuan, Nabi dah cakap dah, pasal Isra dan Mi'raj, Aisyah, aku tengok banyak orang perempuan masuk neraka. Perbanyakkan istighfar dan sedekah. Kena masjid ni, aircon ni bukan guna helio bayar ni. Tuan-tuan masuk tandas, bayar 20 sen. Masuk rumah Allah, tuan-tuan tak bawa apa-apa. Aircon lagi, boleh baring kapet ni, boleh golok, siap boleh keluar helio basi dekat kapet ni. Tapi masuk rumah Allah, masa ambil semayang, ambil macam kolam ni. Tak, bukan disuruh bayar masuk masjid, tapi untuk mendidik anak kita supaya jadi anak soleh. Sedekah, bersedekah. Tuan-tuan, orang yang rajin bersedekah disukai Allah, disukai manusia. Jauh dari neraka, dekat dengan syurga. Orang yang bahil, tangkai jering, tai hidung masin, orang ini dibenci Allah, dibenci manusia, dokek dengan neraka, jauh dari syurga. Tuan-tuan, kisah zaman Nabi Musa AS. Ada seorang lelaki berjalan-jalan, jalan dekat pasar. Nabi Musa pun dekat pasar. Malaikat maut turun, wahai Musa, kau lihat pemuda di ujung sana akan mati dalam masa 3 hari. Selepas 3 hari tak mati. Hai, adakah malaikat maut tersilap? Turun malaikat maut, Nabi Musa tanya, kenapa tak mati lagi? Bukan, ketika aku ingin mengambil nyawanya, Allah menahanku. Kerana Allah menangguhkan ajalnya. Kerana apa? Nabi Musa tanya malaikat maut, kerana Allah begitu gembira dengan sedekahnya. Tuan-tuan, siapa yang dah nak mati sedekah banyak-banyak? InsyaAllah panjang umur. Tak, maksud saya tuan-tuan, masjid ni guna aircon dah. Saya yakin tuan-tuan sedekah. Tapi saya nak tuan-tuan ajar anak tuan-tuan sedekah juga. Dengan sedekah, Allah gembira. Dengan sedekah, Allah akan sampaikan hajat seseorang. Dengan sedekah, Allah akan makbulkan doa. Sedekah dulu, doa kemudian. Buat kebajikan dulu, lepas tu doa. Baru, ya Allah, mungkin ada berkat sedekah aku ni, ya Allah, jadikanlah anak aku ni anak yang soleh. InsyaAllah. Ni minta dulu, ya Allah. Tuan-tuan, tolong saya minta merayu sekarang ni, kalau boleh siapa yang ada beg duit tu, keluarkan duit, masuk dalam tabung masjid. Ustaz, don't talk to me about sedekah. Last year I sedekah buat masjid kat Kamboja 1 million. Dia ingat 1 million, dia ingat tuan-tuan. Silap-silap pahala sedekah tu 10 sen je di sisi Allah. Tuan-tuan, sekarang ni saya nak ajar daripada duit, beg duit ni, memborekkan duit shilling tu, ambil duit shilling tu, bubuh dalam tabung masjid. Boleh tak? Ada yang dah siap-siap, Ustaz, takut Ustaz Napi kutip derma kan. Tak payah bawa beg duit. Siapa tak bawa beg duit lepas ni, saya doakan orang curi duit dia dalam beg duit tu, ataupun beg duit dia hilang tak ke mana-mana. Kedekut betul. Pergi mana-mana semua bawa pasport, bawa IC, bawa beg duit. Tapi datang masjid, beg duit tak bawa.
Sebab takut keluar duit. Keluar tu yang memborekkan duit tu, duit shilling tu, ambil anak kau seorang, 2, 3, masuk dalam tabung masjid. Biar AJK masjid ni kira duit susah. Nombor 2, AJK masjid yang dah dapat duit ni kira cepat-cepat. Jangan biar lama. Dan gunakan. Macam malam ni kita bagi hadiah pada mereka yang dapat 5A. Mudah-mudahan duit menjadi makanan pada mereka. Mereka jadi orang-orang soleh. Kerana duit ni hasil sedekah daripada penduduk kota warisan. Tuan-tuan, sebelum saya berletih lebih panjang, isyarat dah banyak. Ada yang batuk, ada yang muka selebet dah, gastrik itu, tadi lupa makan. Tuan-tuan, lupa makan obat pun ada ni. Jadi saya ringkaskan. Terima kasih pada ustaz-ustaz yang ada ustaz ni. Terima kasih pada imam. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kerana sudi dengar tazkirah motivasi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang baik kita terus amalkan dan sampaikan. Yang mana ada Facebook, tulis cerita macam ni dalam Facebook. Yang mana ada Twitter, bubuh mana ni, tolong tuan-tuan. Kadang-kadang ramai mak ayah sana tak dapat datang masjid. Mereka sekadar duduk di pejabat, workaholic siang dan malam untuk membesarkan anak mereka terkurang. Jadi dengan tulisan tuan-tuan di Facebook nanti, insya-Allah boleh menyedarkan mereka. Yang baik datang daripada Allah, lemah hanya kerana kesilapan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil hayah wa nikmatis shalah. Alhamdulillah ya Allah. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami semua ya Allah, hati anak-anak kami semua ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Daud alaihissalam. Ya Allah, tundukkanlah hati kami semua ya Allah hanya kepada Islam, sebagaimana Kau tundukkan laut kepada Musa alaihissalam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Ayub alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bidah dan kerafat. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, sombong dan takabur. Berilah kepada kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, keturunan yang berjaya di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau Tuhan kami sembah dan Dikaulah kami minta pertolongan. Berilah taufik dan hidayah kepada kami dan kepada jiran-jiran kami dan kepada seluruh penduduk di kawasan ini ya Allah, agar mereka sama-sama sujud kepada-Mu ya Allah, agar mereka sama-sama sujud di rumah-Mu ini ya Allah, agar sama-sama mereka menggembirakan-Mu untuk memarahkan masjid-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan ya Allah, jangan ya Rahman, jangan ya Rahim, jangan Kau balik-balikkan hati kami setelah Kau beri taufik dan hidayah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman kami ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman tangan kami ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami ya Allah, bukan di hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz di atas kuliah dan ceramah motivasi beliau pada malam ini, yang saya yakin dapat banyak memberi panduan-panduan kepada kita dalam proses kita mendidik anak-anak. Sekali lagi majlis ucapkan terima kasih. Tuan-tuan, insya-Allah sebelum kita solat Isyak, kita ada sikit majlis untuk penyampaian sagu hati kepada anak-anak kita yang berjaya dalam PSRA dan UPSR. Yang dihormati Pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan Cik Hamdan bin Abdullah, yang dihormati Guru Besar Sekolah Kebahasaan Kota Warisan Puan Wahidah binti Muhammad Ali, yang dihormati Fadilah Ustazah Cik Nolia binti Ismail, Ketua Guru Kafah Integrasi Al-Muhajirin Kota Warisan, yang dipertua PIBG Sekolah Kebahasaan Kota Warisan Cik Nur Aziz bin Ghazali,
ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada masa yang terluang ini, Surau Al-Hijrah Kota Risan mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah, ya, khususnya kepada anak-anak dan ibu bapa yang anaknya cemerlang dalam peperiksaan Sekolah Rendah Agama PSRA di Kafar yang mendapat mumtaz seramai 6 orang, dan juga kepada ibu-ibu bapa-bapa yang anak-anaknya mendapat cemerlang 5A dalam peperiksaan UPSR Sekolah Kebangsaan Kota Risan seramai 20 orang. Cuma apa yang saya nak nyatakan pada tuan-tuan, 6 orang yang mendapat mumtaz itu adalah juga yang mendapat 5A dalam UPSR. Jadi fakta ini menafikan bahawa kalau anak-anak kita nak tumpu pada UPSR semata-mata, nak ambil PSA setahun sampai 2 peperiksaan, takut tak dapat tumpu, itu tidak betul. Sebab anak-anak yang ada bukti hari ini, 6 orang ini, 3 lelaki 3 perempuan, ialah mereka yang cemerlang dalam PSRA dan cemerlang dalam UPSR. Jadi kalau ada di kalangan ibu-ibu bapa-bapa yang mengambil keputusan anak dia darjah 5 lepas UPKK stop PSRA untuk beri tumpuan kepada UPSR Sekolah Kebangsaan semata-mata dengan tuition dan sebagainya, itu adalah suatu tindakan yang salah dan tidak tepat. Sebab pendidikan agama anak-anak ini adalah berterusan sampai liang lahat. Kalau kita memutuskan pendidikan anak-anak semata-mata kita mengejar kecemerlangan akademik anak-anak, kita khawatir dengan dunia yang penuh cabaran pada hari ini, anak-anak kita tergelincir. Ustaz tadi pun dah cerita 20 orang intelektual Melayu yang mereka ini bukan calang-calang orang, tetapi tergelincir akidahnya kerana paksakan akidah dalam hati mereka itu tidak kukuh. Akhirnya mereka tergelincir dan murtad daripada jalan Allah SWT, wal-iyazubillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT, mudah-mudahan anak-anak yang cemerlang ini dapat dididik dan diberi perhatian sepenuhnya sampailah mereka ke Menara Gading, dan mudah-mudahan mereka akan jadi pewaris agama, barulah mereka jadi pewaris bangsa dan negara kita, insya-Allah. Jadi untuk meneruskan acara kita pada malam ini, majlis mempersilakan pengurusi Surau Al-Hijrah Kota Risan Encik Hamdan Abdullah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Yang dihormati pakar motivasi kita Ustaz Hanafi, yang dihormati guru besar Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Puan Rohaidah, Puan Hajah Rohaidah, yang dihormati yang di-Petua Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Cik Nur Aziz, yang dihormati pengurusi Sekolah Kafar Ustaz Zairul, dan juga Ketua Guru Kafar Puan Nolia. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pakar motivasi kita Ustaz Hanafi kerana memberi satu ilmu yang amat berguna kepada kita malam ini. Semoga ilmu itu dapat kita jadi pedoman untuk kita mendidik anak-anak kita, dan untuk kita juga supaya mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, saya ucapkan tahniah kepada guru Sekolah Kebangsaan Kota Warisan bersama guru-guru kerana serta yang ditutup PBG sekali, kerana tahun ni daripada 14 A pada tahun 5A tahun lepas dah naik ke 20A pada tahun ni. Dan tahniah juga kepada pengurusi Kafar dan ketua guru Kafar, kerana ini pertama kali kita bagi julung-julung, kita bagi sumbangan untuk Sekolah Kafar bersama 6 orang mumtaz. InsyaAllah tahun-tahun depan lagi syarat cikgu-cikgu tingkatkan usaha mendidik anak-anak kita supaya mendapat ramai lagi yang cemerlang di Kota Warisan dengan bantuan ibu bapa semua.
Dan saya berharap juga dengan sumbangan yang tak seberapa ini daripada surau menjadi satu dorongan dan pembimbing untuk kita mencapai kejayaan maupun di dunia dan di akhirat. Saya rasa masa pun agak lewat malam dah. Saya sudahi suara saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya majlis mempersilakan Fadil penceramah kita pada malam ini Ustaz Hanafi untuk kita beri penghormatan bagi beliau menyampaikan cenderahati kepada 20 orang anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran. InsyaAllah. Untuk makluman tuan-tuan, daripada 20 orang senarai yang mendapat 5A dan Mumtaz, 6 orang adalah mereka-mereka yang duduk di luar Kota Warisan tapi bersekolah di Kota Warisan. 13 perempuan dan 7 lelaki. Dan daripada 20 orang itu, pada malam ni insya-Allah ada seorang daripada pelajar yang berketurunan India yang mendapat 5A dalam UPSR. Juga kita jemput insya-Allah akan bersama-sama kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut nama adik-adik ini. Dah siap sedia ke dia orang? Ada dah? Kat belah kanan ke belah kiri ni? Saya akan sebutkan 6 orang pelajar yang mendapat Mumtaz dan 5A UPSR. Sekali lah 6 orang tu jalan dulu ya tuan-tuan. Yang pertama dipersilakan adik Khalil bin Kamaruzzaman. Tinggal di Pokok 4 Jalan Warisan Megah 1/2 Kota Warisan. Tahniah. Yang kedua dipersilakan adik Muhammad Azri Akil bin Muhammad Azman. Tinggal di nombor 69 Jalan Warisan Megah 1/9 Kota Warisan. Tahniah. Yang ketiga dipersilakan adik Muhammad Umar Hadi bin Abdul Latif. Tinggal di 13 Jalan Warisan Megah 1/3 Kota Warisan. Ini Warisan Megah belaka ni. Warisan-warisan lain ni tak tahu bila nak begah ni. Tahniah. Kemudian dipersilakan adik Amira Najla binti Muhammad Khalil yang mendapat Mumtaz dan 5A dalam UPSR. Silakan. Ini tinggal di Warisan Indah. Tahniah. Seterusnya dipersilakan adik Hana Salsabil binti Saiful Hazmi, pun juga Warisan Indah Kota Warisan. Indah belaka ni semua. Bila sebut putera Megah, puteri ni Indah semua. Dan yang ketiga dipersilakan adik Sarah Irdina binti Hilmili Hairun, pun juga di Warisan Indah. Ini macam pakat-pakat semua kan. Tahniah sebagai kepada 6 orang yang mendapat cemerlang dalam UPSR dan PSRA. Seterusnya dipersilakan adik Amira Rushda binti Matnawi. Ini yang cemerlang 5A dalam UPSR. Dipersilakan adik Farah Aida binti Fauzi. Dipersilakan adik Khairun Nisa Ainin Sofia binti Zainuddin. Dipersilakan adik Nur Ainin Sofia binti Umar. Ada? Oh, tak datang. Dipersilakan adik Nur Zati Amira binti Zulkifli. Tahniah. Dipersilakan putera Daniel binti Muhammad Azib. Ni putera ni. Ni keturunan raja ke bukan ni? Seterusnya dipersilakan adik Sarah Wong binti Abdul Rahman Wong. Ini luar Kota Warisan, tinggal di Bukit Canggang. Bersekolah di Kota Warisan. Tahniah. Dipersilakan adik Nur Liana Iman binti Nur Hisham.
Seterusnya dipersilakan adik Siti Aisyah Amirah binti Muhammad. Dan yang terakhir, satu-satunya warga India yang kita beri penghormatan pada malam ini ialah adik Von Sylvan, anak lelaki M. Murugan. Ada? Dia kata dia dah datang tadi. Siapa kawan-kawan dia ada? Ada? Ke wakil dia? Tadi dia mesej dengan saya, dia dah sampai ke surau kata dia. Tak ada Dah balik ke? Sampaikan ya. Okey, itu saja yang hadir pada malam ini tuan-tuan. Yang tidak hadir daripada 20 orang ini ada 3 orang. Seorang berada di luar negara, yang 2 orang lagi tidak dapat hadir dengan tak dapat hadir dengan sebab-sebab ibu bapa dia tak dapat bersama. InsyaAllah kita akan sama sampaikan sumbangan tersebut melalui sekolah insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk seterusnya, sebagai menghargai Fadil Ustaz Hanafi, ada sedikit oleh-oleh daripada Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Minta Cik Amdan Abdullah mengurusi untuk menyampaikan buah tangan. Ini betul-betul buah ni. Mari mengucapkan terima kasih pada Fadil Ustaz. Terima kasih Daun Keladi Ustaz. Tahun depan datang lagi kalau jemput lah. InsyaAllah jemput insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah SWT, sekali itu dululah saya ucapkan sekali lagi Surau Al-Hijrah Kota Warisan sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas kehadiran semua tuan-tuan, khususnya kepada adik-adik kita yang berjaya. Dan mudah-mudahan dia jadi penolong dan semangat kepada anak-anak kita yang sekarang akan menduduki darjah 6 dan tahun 6 untuk peperiksaan Sekolah Rendah Agama dan UPSR pada tahun 2013 akan datang. Ya, sekali itu dulu, sama-samalah kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sikit makluman tuan-tuan. InsyaAllah surau kita pada 27 Januari hingga 3 Februari kita akan mengadakan Karnival Cinta Rasul sempena meraihkan hari kelahiran junjungan besar kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan adakan sambutan selama 8 malam dan kemuncaknya pada 2 dan 3 hari bulan Februari. InsyaAllah kita akan edarkan elan-elan kepada tuan-tuan dan rebutlah peluang. Yang paling besar sekali ialah kita akan mengkhatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah bersama guru-guru yang kita akan jemput, Syekh yang pakar dalam bidang sirah Nabi yang akan mengupas daurah Syama'il Muhammadiyah itu daripada kulit ke kulit. Dan tuan-tuan nanti akan sama-sama dapat kita memahami satu persatu sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melahirkan cinta kita kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya maklumkan awal-awal ini pada tuan-tuan, jadi tuan-tuan boleh dapat set masa kerja dan tuan-tuan, sebab daurah itu kita buat Sabtu dan Ahad, subuh, duha, zuhur, kemungkinan asar. Jadi tuan-tuan jangan mana-mana lah, makanan kita sediakan, kita hadam dengan kitab yang ada. Bila masih lagi kita nak buat keluang untuk kita dapatkan ilmu sebagai melahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pada 27 Januari hingga 3 Februari 2013 akan datang insya-Allah. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ada adik full servant ni. Mana tadi? Kita bagi penghormatan, sini masuk. Minta Cik Amdan dan Ustaz. Bagi balik tak apa ya. Silakan kepada adik Falsavan ya. Kita syabas pada dia, satu-satunya warga bukan Melayu dan Islam yang dapat 5A di Sekolah Kota Warisan sebelum ini ya. Tahniah dari sekali. Baik tuan-tuan, sekali itu dulu kita akan solat isyak, dan selepas solat isyak ada disediakan sedikit jamuan di belakang untuk tuan-tuan nikmati bersama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.